Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bertemu kita sekali lagi dalam video PDPC, dan untuk hari ini Ustazah akan membincangkan satu lagi tajuk daripada tingkatan 1 KSSM, dan kali ini dalam bidang sirah dengan tajuknya ialah keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Tetapi untuk siri video kali ini, Ustazah hanya akan membincangkan mengenai dengan biodata ataupun latar belakang Khulafa' Ar-Rasyidin. Jom belajar bersama-sama dengan Ustazah untuk kali ini. Baiklah, mula-mula sekali mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Khulafa' Ar-Rasyidin. Baiklah, Khulafa' Ar-Rasyidin maksudnya ialah gelaran. Khulafa' Ar-Rasyidin ialah gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 orang sahabat Rasulullah. Siapakah mereka? Mari kita tengok ya. Siapakah 4 orang sahabat Rasulullah ini? Baik, yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, yang memerintah dari tahun 632 sehingga 634 Masihi bersamaan dengan 11 hingga 13 Hijrah. Selama lebih kurang 2 tahun. Ya. Baik, kemudian khalifah yang kedua ialah Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang memerintah dari 634 sehinggalah kepada 644 Masihi ataupun bersamaan dengan 13 hingga 23 Hijrah, iaitu lebih kurang dalam 10 tahun. Dan khalifah yang tiga, sahabat Rasulullah yang ketiga yang masuk dalam golongan ataupun mendapat gelaran Khulafa' Rasyidin ini ialah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang memerintah dari tahun 644 sehingga 656 Masihi bersamaan dengan 23 hingga 35 Hijrah. Dan yang terakhir iaitu Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang memerintah dari tahun 656 sehingga 661 Masihi bersamaan dengan 35 Hijrah sehinggalah kepada 40 Hijrah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat ya peta Empire Islam zaman Rasulullah berbanding dengan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Ya. Baik, kalau anak-anak tengok ya, berdasarkan peta ini, baik, yang berwarna biru tua, blue black lah kita panggil ya, yang berwarna biru tua ini ialah Empire Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berwarna biru muda ini ya, ini ya, yang berwarna biru muda ini. Okey, ini adalah Empire Islam pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Itu ya. Maknanya selepas daripada kewafatan Rasulullah, bermula dengan zaman era pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, Empire Islam telah berkembang dengan meluas sehinggalah sampai ke Mesir, sampai ke Parsi, sampai ke Syria dan juga sampai ke Armenia, dekat dengan Laut Caspian. Begitu jauh ya, begitu luasnya
empayar pemerintahan kerajaan Khulafa' ar-Rasyidin. Kemudian seterusnya, Khulafa' ar-Rasyidin juga merupakan golongan yang terpilih untuk menyambung gagasan dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya keempat-empat orang sahabat Rasulullah, iaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman dan Khalifah Ali ini adalah merupakan insan-insan terpilih, mereka ini terpilih untuk menyambung gagasan dan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan corak pemerintahan mereka berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, masih lagi berdasarkan pada Al-Quran Sunnah, serta menitikberatkan konsep syura yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep syura ni bermaksud ialah mereka mengadakan musyawarah, menggunakan pendapat majoriti, pendapat ramai. Majoriti itu dikatakan konsep syura, mesyuarat, bukan berdasarkan kepada keputusan individu, tidak. Dan konsep inilah yang telah diwarisi daripada Rasulullah SAW. Pemerintahan mereka yang berpusat di Madinah mengambil masa lebih kurang 29 tahun. Begitu lama, lama jugalah pemerintahan keempat-empat orang sahabat Rasulullah ini yang kita panggil sebagai Khulafa' ar-Rasyidin. Baik, sekarang kita nak pergi kepada khalifah yang pertama, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan khalifah yang pertama. Baik, sekarang kita tengok biodata, nama penuh. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Tamim bin Murrah dan bin Ka'ab. Itu nama penuh dia. Baik, kemudian dilahirkan di Mekah pada 572 Masihi, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Maksudnya Khalifah Abu Bakar ini mudanya 2 tahun sahaja daripada Rasulullah. Keturunan Bani Tamim Quraisy, dan ibunya bernama Ummul Khair Salmi bin Sahar, dan mendapat gelaran Atik, bermaksud bebas daripada api neraka. Dan satu lagi gelaran yang tersohorlah untuk Khalifah Abu Bakar, iaitu As-Siddiq, yang bermaksud orang yang paling benar dalam kata-katanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun, dan beliau dimakamkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Abu Bakar merupakan sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah SAW, dan beliaulah yang telah menemani Rasulullah SAW sewaktu baginda berhijrah ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, baginda Rasulullah bersama dengan Khalifah Abu Bakar telah bermalam di Gua Thur selama 3 hari 3 malam sebelum meneruskan perjalanan ke Madinah. Baik, kemudian khalifah yang kedua iaitu Umar bin Al-Khattab. Baik, nama penuhnya ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abu Uzza. Dilahirkan di Mekah pada 584 Masihi, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia muda daripada Rasulullah selama 13 tahun. Keturunan Bani Adi Quraisy, dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim, mendapat gelaran yang tersohor ialah Al-Faruq, yang bermaksud pemisah antara hak dan batil, dan meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun akibat ditikam oleh Abu Lu'lu' Fairuz Al-Farisi, iaitu hamba kepada Mughirah bin Syu'bah,
dan kemudian beliau dimakamkan di sisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dimakamkan di sisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian seterusnya ialah khalifah yang ketiga. Baik, khalifah yang ketiga ialah Osman bin Affan, ya. Abu Al-As bin Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hilab bin Murrah bin Ka'ab dilahirkan juga di Mekah, ya, pada tahun 576 Masihi. Keturunan Bani Umayyah Quraisy, ibunya bernama Arwah bin Quraisy. Mendapat gelaran yang tersohor ialah Zunurain, iaitu yang memiliki dua cahaya kerana berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqyah dan Ummi Kalsum. Dua orang. Selepas meninggal salah seorang daripada anak Rasulullah ini, maka beliau berkahwin dengan adik-beradik yang lain dan meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah ketika berusia 80 tahun akibat dibunuh oleh pemberontak dan dimakamkan di perkuburan Al-Baqi. Kemudian khalifah yang terakhir ialah Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, atau nama penuhnya ialah Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ataupun beliau ini merupakan sepupu kepada Rasulullah SAW. Dilahirkan di Mekah pada 599 Masihi daripada keturunan Bani Hashim Quraisy. Nama ibunya ialah Fatimah bin As'ad dan mendapat gelaran Abu Turab, itu bapa si tanah, ya. Sewaktu kecil beliau pernah diambil sebagai anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah berkahwin dengan Fatimah Az-Zahra, iaitu puteri kepada Rasulullah SAW. Dan gelaran yang tersohor beliau ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu yang dimuliakan wajahnya kerana beliau tidak pernah menyembah berhala, disebabkan beliau ini memeluk agama Islam sewaktu masih kecil. Itu antara gelaran yang tersohorlah kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib. Meninggal dunia syahid kerana ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Baiklah, demikianlah perkongsian Ustazah berkenaan dengan biodata bagi Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Osman dan Sayyidina Ali. InsyaAllah Ustazah akan kongsikan video PDPC yang lain pada masa akan datang berkaitan dengan sifat-sifat peribadi Khulafa Ar-Rasyidin dan juga sumbangan-sumbangan Khulafa Ar-Rasyidin kepada Islam nanti, kepada pemerintahan Islam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ustazah supaya anda akan mendapat notifikasi tentang video-video terbaru daripada Ustazah. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.